Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni sebenarnya khas untuk bakal ibu yang akan bersalin tak lama lagi, yang mana akan melalui tempoh berpantang selama 4 hari, yang tak tahu macam mana sebenarnya nak berpantang sendiri dengan mudah. Ramai yang tanya Kak Wa, macam mana Kak Wa dapat idea untuk mengeluarkan set bersalin yang lengkap ni untuk ibu dan baby sepanjang tempoh berpantang. Okey, cerita dia begini. 10 tahun lepas Kak Wa ada buka perniagaan satu kedai menjual produk-produk kecantikan dan kesihatan wanita. Okey. Masa tu ada kawan nak bersalin. Okey. Dia telefon, dah dia tahu Kak Wa ni buka kedai kesihatan, produk kesihatan wanita. Jadi dia tanya Kak Wa, ada tak herba untuk mandi dalam pantang nanti? Okey, lepas tu Kak Wa pun baliklah tengok kat kedai. Rasanya macam tak ada. Okey, lepas tu Kak Wa contact lah supplier atau kedai-kedai lain. Ada tak sediakan herba untuk mandi ibu dalam pantang? Kebanyakan jawab memang tak ada. Jadi Kak Wa ni duk fikir lah, kesian lah kat kawan Kak Wa ni, dia nak pantang tak lama dah. Daun mandian tak ada sebab duduk di pekan kan. So kalau macam Kak Wa dulu dalam pantang duduk di kampung, so tak ada masalah sangatlah, mak boleh kutip-kutip daun kat tepi rumah buat rebus mandi. Tapi bila kita ni duduk di zaman moden dah ni, duduk di pekan semua, orang kita panggil pekan kalau bandar ni. Okey, so tak ada dah lah daun-daun tu nak kutip tepi rumah pun. Jadi bila Kak Wa check dengan semua supplier, dengan kedai-kedai lain, memang tak ada herba mandian ni. Jadi Kak Wa pun rasa macam nak bantu kawan Kak Wa ni. Kak Wa cuba Google. Selalunya daun dalam mandi dalam pantang ni orang pakai daun apa. Jadi Kak Wa Google, Kak Wa dapatlah beberapa jenis daun, dan Kak Wa berkenan daun serai wangi, sebab Kak Wa tengok kelebihan serai wangi ni banyak sangat. Membuat angin dalam badan, bagi kita sihat badan, bagi kita segar balik kita lepas bersalin nanti. Lepas tu ada daun capa, meringan, mengkudu, dan beberapa jenis daun lagi. Bila Kak Wa dapat jenis-jenis daun tu, Kak Wa pun balik kampung. Kak Wa cuba dapatkan di kampung, tanya orang kampung ada tak daun-daun ni. Jadi bila Kak Wa dapat berapa jenis tu, Kak Wa keringkan. Orang Kedah panggil jemuk sampai kering. Lepas tu Kak Wa masukkan satukan daun-daun tadi dalam berbentuk bunjut. Kenapa Kak Wa buat dalam bentuk bunjut? Sebab Kak Wa fikir macam ni, kalau kata daun-daun tu kita terus rebus dalam periuk, jadi lagi nak kena tapih pula kan. So Kak Wa buat dalam bentuk kain, dalam kain bunjut. Ikat bunjut tu macam sup bunjut tu. Lepas tu nanti bila rebus nanti senang, tak gaduh tapih-tapih dah. Okey. Lepas tu kan Kak Wa buat bunjut tu jadilah. Kan betul Kak Wa try rebus. So adalah ayak dia yang pekat dan bau yang sangat wangi dan sangat fresh. Kita yang duk rebus ni bau pun dah rasa segar dah, tambahlah orang dalam pantang nanti nak mandi-mandi mesti segar. Okey, so Kak Wa ambil bunjut tu, Kak Wa sedekahkan dekat kawan Kak Wa tu. Kata dia, aku tak ada jual. Aku cari sampai ratus dah tak ada jual. Tapi aku cuba buat kat hang. Dalam pantang ni hang pakailah ni. Okey. So dia pun ambil. Okey, lepas tu Kak Wa pun biarlah dia sampai masa dia bersalin, dia pun ambil bunjut tu balik, dia rebus. Dia buat mandi. Lepas tu dia call Kak Wa. Dia kata, ya Allah Salwa, sedap lah yang mandi hang ni. Memang hari-hari lah duk rebus mandi. Okey, so dia pun happy. Dia kata segar lah apa semua kan. Okay, so happy. Lepas tu Kak Wa pun tak apalah sampai dekat situ lah cerita dia. Lepas tu kan Kak Wa terfikir lah, ramai kan ibu-ibu di luar sana, bila bersalin memang ada masalah nak mandi herba. So Kak Wa pun cuba balik kampung lagi sekali, cari lagi daun tu. So minta orang-orang kampung buat cari dalam bentuk yang banyak. So kami proses kering, potong apa semua, ramai-ramai riuh rendah buat. Lepas tu kami buat bunjut banyak-banyak. So Kak Wa start jual pada ibu-ibu yang bakal bersalin, ibu mengandung lah. Okey, daripada situ dapat pula, dah lepas-lepas ibu mengandung ni ramai beli ni, dapat pula masalahnya mereka kata takkan duduk mandi saja ni, kami bengkung pun tak ada, tu hak tempek-tempek di dahi tu pun tak ada. Lepas tu Kak Wa pun buatlah, duduk sorang-sorang, dah biasa ada pengalaman bersalin ni kan.
fikir apa yang patut ibu dalam pantang ni nak buat dalam pantang nanti, nak guna produk apa. Kak Wan carilah set-set bersalin di pasaran. Kebanyakan set bersalin di pasaran ada yang ubat makan banyak, lepas tu tak ada ubat makan, ada krim-krim saja. Okey, so Kak Wan fikir aku kena buat satu set bersalin lengkap yang memang dalam set tu akan guna semua, bukan membazir. Ada item yang tak guna lah, semua tak boleh guna lah apa semua. Okey, so Kak Wan buat yang paling penting dalam pantang nanti, kita kena mandi herba, kita kena bertuang badan atau bertungku, kita kena pakai boros untuk mengelakkan angin masuk ke dalam badan, kita kena pakai bekung untuk bagi dapatkan balik bentuk badan asal, untuk mengempeskan perut. Lepas tu kita perlukan minyak, satu jenis minyak untuk kegunaan dalam pantang, minyak halia untuk lengur-lengur ataupun untuk sapu di perut sebelum pakai bengkung. Okey, lepas tu kita perlukan herba tangas untuk kita bertangas. Okey, herba tangas ni penting juga bagi Kak Wan sebab kita nak dapatkan balik, nak mencepatkan proses mengecutkan rahim tu, kita perlu buat tangas. Okey, so tak perlu dah pergi cari produk lain. Dalam set tu ada sekali dengan tangas. Lepas tu kita ada jamu. Jamu ni untuk dalaman kita. So Kak Wan buat jamu satu saja sebab Kak Wan tahu kalau banyak-banyak jamu saat kita tak ada nak makan. Kadang-kadang anak kita kuning kan. So itu semua pengalaman sendiri. Bila anak kuning memang tak boleh nak makan jamu. So buat apa kita nak buat jamu banyak-banyak. So Kak Wan sediakan satu jamu yang komplit untuk memulihkan kesihatan ibu lepas bersalin. Okey, lepas tu kita ada serunding yang terkini. Kita ada serunding. Kak Wan terfikir dalam pantang kan, masalah aku kan, kesian tengok mak yang berumur dah kan, nak masak hari-hari untuk menu pantang ni, renyah dah kan, nak jaga baby lagi, nak jaga kita lagi, nak masak kat kita lagi kan. So Kak Wan fikir, okey, aku kena cari satu kaedah yang bantu ibu yang pantang sendiri ataupun yang jaga dia tu mak yang dah berusia, yang tak larat. Kak Wan ambil serunding ikan. Kak Wan pilih ikan kerisi sebab ikan kerisi ni memang sesuai untuk ibu yang lepas bersalin, dia tak gatal. Ramai yang tanya gatal dok, memang ikan ni boleh makan dok orang bersalin? Memang boleh makan. Orang yang bersalin ke yang operate ke, memang boleh makan sebab dia tak gatal. Boleh Google spesies kerisi ni memang tak gatal. So Kak Wan campur sikit herba-herba untuk memanaskan balik badan dan mengecutkan rahim. Okey, herba tu Kak Wan masuk yang dalam kuantiti yang sedikit, yang ringan-ringan lah orang kata. Sebab tak mahu lagi bila dalam pantang nanti bila makan baby ada kuning, nanti efek dekat baby. So yang ni kita buat light-light saja. Ada herba tapi tak banyak, tak berat. So tak mengganggu baby. Okey, so lengkaplah set tu. Ada barut baby, ada bengkung, ada mandian, ada serunding, ada boroi, ada tangan, ada minyak halia, tungku. Lepas tu Kak Wan fikir dalam nak jaga mak ni, anak pun nak kena jaga juga. So Kak Wan sediakan satu mandian baby untuk baby yang kena kuning. So balik-balik hospital tu mandi cepat. Sebab kalau lambat-lambat kuning naik dan tahan wad, memang tak boleh mandi dah. Okey, lepas tu Kak Wan buat minyak telon untuk perut baby kembung. Lepas tu Kak Wan buat tuan baby dengan barut baby. Barut baby tu macam free gift lah. Okey, so barut baby ada 2 keping saja dalam set ni. Set ni ada 2 keping saja sebab kadang-kadang bukan nak pakai sangat pun baby law ni sebab panas lah pun kan. Tapi kalau siapa yang nak lebih tu, dia kena beli sendiri lah. So Kak Wan bagi 2 keping saja dalam set tu. Okey, lagi satu cerita, masa Kak Wan bersalin anak ketiga, 2 orang sebelum ni Kak Wan bersalin normal. Lepas tu tengok yang ketiga ni kena bersalin pembedahan. Jadi nak pakai bengkung tu masalah. Okey, ramai yang cakap kan bersalin bedah ni tak payah pakai bengkung. Tak, sorry, kena pakai. Kak Wan dapat advice daripada doktor yang menguruskan Kak Wan bersalin secara pembedahan tu. Dia cakap balik lagi kalau ada bengkung, you ada bengkung, you pakai. Tapi jangan ikat kuat-kuat sangat sebab kita nak ampu perut kita, yang operate tu kan. Kalau kita tak pakai bengkung, bila kita nak jalan ke duduk dia macam ni kan. Okay, so bila kita pakai bengkung, dia ampu lah sikit. So janganlah ikat ketat-ketat. Ikat agak-agak selesa. Orang kata bagi lekat je di badan. Okey, lepas tu tak apalah. Kak Wan balik pun adalah bengkung Kak Wan dulu macam hard standard lah kan. Ada 2 tali saja zigzag tu kan. Okey, pakailah pimai zigzag macam tali kasut tu.
Pakai, lepas tu nak pergi toilet. Pergi toilet, buang, rongkai pula. Orang kena panggil rongkai. Orang rongkai duduk selungguk tepi tu lah, pergi toilet. Lepas tu main dekat tempat tidur balik ni, nak pakai balik, masalah dah. Sebab apa? Nak kena ikat balik, jadi segan dah. So, ikatlah sekali. Lepas tu malam lagi dah buang, pakai duduk selungguk tepi dinding tu. Tak pakai dah sebab susah. Lepas tu kakak Wah terfikir lah, susah juga nak pakai bengkung ni kan, yang zigzag tu. So Kak Wah dalam pantang tu juga, Kak Wah ambil pen dengan kertas, Kak Wah draft nak buat bengkung yang senang nak pakai. So jadilah bengkung Hatla ni. Dalam set bersalin ni ada bengkung 14 tali berzip. Okey, persipur Kak Wah sebut 14 tali. Sebenarnya Kak Wah buat bukan hak zigzag tu. Kak Wah buat bengkung yang ikat kiri ke kanan macam kita ikat perut baby tu. 7 tali belah kanan, 7 tali belah kiri. So kita ikat dari atas sampai ke bawah, senang, siap. So tak gaduh dah duk ejah-ejah, duk jalin-jalin macam tali kasut tu kan. Okey, lepas tu Kak Wah letak zip kat tepi. So bila nak pergi tandas, tarik zip saja. Lepas tu boleh pergi tandas, lepas tu tutup balik zip tu. Kecuali esok tu kalau kita rasa kita nak rongkai balik, kita nak pakai semula, okey lah. Zip tu orang tak biar dah nak pergi toilet saja. Tapi dia sangat mudah lah, sebab kalau buang sekali pun nak pakai balik, ikat kiri kanan je. So tak susah nak zigzag tu. Itulah yang Kak Wah macam bila buat produk ni, tiba-tiba kita bersalin, kita rasa sendiri apa masalah ibu sebenarnya. Masalah nak pakai bengkung, masalah macam mana nak pantang mok yang dah berumur, nak masak kat kita tiap-tiap hari, 44 hari ni menu yang 44 menu dia nak kena masak kat kita. So dari situlah Kak Wah timbul untuk buat serunding. Orang tahu pun at least hari ni mok masak, satgi petang dia tak ada masak dah, kita makan serunding saja. Ataupun esok mok tak payah masak lah mok, hari ni cik makan serunding saja, kesian agak mok. Okay, so tapi janganlah makan serunding tu beberapa hari kot macam muih pula kan. Okay, so itulah cerita daripada kawan nak bersalin sampai Kak Wah sendiri ada pengalaman berpantang, sampailah jadi komplit lah set ni. Jangan risau, set ni hampa kata dengar 12 item kan, tapi sebenarnya ada yang cakap banyaknya barang satgi tak guna. InsyaAllah lah Kak Wah jamin lah 12 item ni memang hampa nak kena pakai. Kalau hampa kata ada hampa tak pakai tu, ada yang tak kena. Hampa skip tu, hampa memang hampa segan lah. Tu satgi bila hampa skip, mulalah pantang tak cukup. Esok lepas pantang mulalah sakit orat, sakit badan sana sakit sini. Sebab apa? Ada step yang wajib hampa buat tapi hampa tak buat. Okay, so hak tu orang panggil macam dia culah. Dia macam dia kata malas nak buat lah. Tak boleh, jangan malas. Kita ni dalam pantang ni kita tak buat apa pun. Kita duduk saja je. Duduk saja jaga baby saja. So masa ni lah kita ambil peluang untuk kita buat semua-semua tu untuk nak pulih diri kita balik. 9 bulan kot kita mengandung kan, bawa baby kan. So masa ni lah kita ambil peluang. Masa cuti kita ni lah kita treatment balik badan kita. Buat ikut Kak Wah bagi dalam ni ada cara guna 8 barang, 8 step je sebenarnya. Yang 12 tu barang baby 4. Okay. So okey, lagi satu, mandian baby tu jangan anggap kata baby tak kuning tak guna. Betul tak guna lah mandian baby tu. Baby saya tak kuning. Dok, kena guna juga, simpan. Nanti baby kita demam panas ke, demam biasa-biasa ke, nak buat jelung kepala, boleh guna handphone mandian baby tu. Buat mandi baby pun boleh turun berat badan. Turun suhu panas badan baby. Okey, sebut pasal turun berat badan. Okey, kalau kita buat betul-betul, ada yang tanya, confirm ke saya boleh kurus pakai set bersalin ni? Bukan, dia macam ni tau. Kita ni bergantung pada usaha kita juga kan, istiqomah kita juga. Kalau buat berpantang betul-betul, pakai semua ikut step, insya-Allah berat kalau tak kurus pun mesti turun ke kurang-kurang 10 kilo. Tak percaya hampa try. Okey, so memang akan turun. So tapi janganlah dalam pantang tak ikut pantang, makan nasi banyak. Macam itulah, makan nasi biar sikit-sikit, kerap tak apa. Kerap-kerap pun 2 kali je lah kalau boleh. Kak Wah kalau Kak Wah saja makan nasi pagi tu makan sikit, lepas tu tengah hari sikit. Petang saat ni, malam saat ni, kalau kata hampa yang jenis nak diet tu makan roti sudah. Okey, nasi kalau nak makan juga boleh, tapi makan sikit je. Tak apa, dalam pantang ni boleh lah makan nasi lebih sikit kan. Orang tak kerap sikit pasal kita ni nak menyusu baby. Sekejap kita lapang kalau kata kita makan tak cukup. Okay, so panjang pula no Kak Wah boleh tengok hari ni. Itulah cerita pakat duk tanya macam mana lah jadi set salin ni. Itulah cara dia. Macam itulah cerita dia. Daripada kawan mengadu masalah nak pantang sampai kita sendiri duduk dalam pantang, kita tahu apa yang kita perlukan dalam set ni. Bukan Kak Wah pakai terjah je buat 12 item ni. Okay, so perhatilah no, kalau ada apa-apa yang tak faham,
ataupun nak tahu lagi ataupun tak clear apa yang Kak Wan cerita tu, boleh contact lah apa ni, nombor-nombor ataupun ada kat bawah ni kan, link-link ke apa ke, klik je boleh PM. Okey, itu saja untuk sharing Kak Wan kali ni. Assalamualaikum.